Isu makanan ni ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat dia akan ada masalah. Kalau kita lihat dalam Quran cerita Nabi Yusuf AS yang dia bermimpi 7 tahun kemarau, 7 tahun semua tu, dan catuan makanan sehingga ayahandanya sendiri yang tak diketahui waktu oleh dia lah, Nabi Ishak dan keluarga datang untuk meminta gandum kepada Nabi Yusuf yang dianggap jadi pemimpin di Mesir pada waktu itu. Artinya masalah makanan. Kemudian Umar Al-Khattab biasa, dan menurut kita duk dengar dalam kuliah-kuliah ustaz lah, menangguhkan hukuman hudud pada waktu itu kerana mencuri potong tangan kerana kelaparan dan kemiskinan. Orang banyak mencuri potong tangan, nanti bagaimana nak jadi pada masyarakat. Artinya ada krisis makanan. Krisis makanan berlaku dalam Perang Dunia Kedua, di mana kita di ibu bapa kita lah, tok nenek kita ni makan ubi kayu pada waktu itu kerana kekurangan beras dan sebagainya. Jadi kita jamin bahawa krisis makanan tak akan berlaku lagi. Itu tak boleh kita berbahasa begitu. Cuma kita cari jalan yang terbaik. Misalnya kita sekarang menghadapi masalah beras. Kenapa jadi masalah? Di antaranya sebelum ini siapa yang memerintah itu soal lain. Kenapa kita perlu berusaha keras soal beras ini? Kerana kita import pun murah. Beras tempatan RM26 untuk 10 kilo. Beras import dalam 32, 33 begitu. Pada pandangan orang awam, beras import ini lebih cantik dan bermutu. Tapi bila harga import naik melambung, bila India mula menyekat jualan beras, itu hak mereka, kita tak boleh marah ke dia. Sebab dia pun nak jaga rakyat dia. Harga import naik sampai RM40 lebih. Maka orang cari, bukan orang cari beras tempatan, orang mencari beras murah. Kebetulan yang murah itu beras tempatan yang kerajaan subsidi begitu banyak daripada penanamnya, bajanya dan sebagainya. Jadi sekarang ini bila dah keadaan begini, tumpuan saya dan kementerian sekarang ialah bagaimana nak mencukupkan beras pada masa yang akan datang. Inilah kita cari jalan. Di antaranya kita buat macam apa tu, saya pergi tengok di mana padi yang paling baik hasilnya. Saya dapati Sekincan. Maka itulah saya cuba dengan pegawai semua bawa cara itu diperkenalkan di Kedah, di Terengganu. Memang berhasil. Memang berhasil. Macam di Kedah tu daripada dapat 6-7 tan sampai ke 11 tan. Begitu juga di Terengganu. Duk dapat 4 tan, 4 tan. Baru ni kita tuai 7 tan. Begitu juga sekarang ini kita kata kawasan tanah kosong ni masih banyak. Jadi kita minta Sabah dan Sarawak, dan bincang sedang berlangsung sekarang ini supaya di sana kita jadikan jelapang padi yang kedua. Dan kita tengok dalam usaha-usaha ni, nampak sekarang ni, dan juga swasta lah, mula berminat untuk membuka ladang-ladang padi di peringkat rundingan, dah datang berjumpa dan sebagainya. Dan kita harap dalam keadaan ini, beberapa tahun lagi kita boleh sampai kepada cukupnya beras itu. Itu tak boleh kata mesti capai kalau berlaku perang apakah semua, dan sebab benda ni kita tak boleh letakkan noktah tahun sebab saya kata tadi masalah makanan ni apa ni hingga hari kiamat lagi adanya manusia. Cuma kita kena bersedia ke arah macam kita kata dagangan kapal daripada zaman Vasco da Gama dah ada. Artinya negeri ini tak ada benda ni, dia kena ambil negeri ni. Negeri ni tak nak benda ni, dia kena ambil negeri ni. Tapi kita misalnya beras, kenapa kita perlu import pada masa akan datang? Kalau nak import pun untuk makanan orang-orang kaya boleh lah. Tapi kita boleh sedia. Ni yang saya tumpu habis-habisan dalam hal beras ni. Lembu, gitu juga. Lembu, kambing semua. Kita import 80%. Sedangkan kita di bumi kita tengok luar aja rumput menghijau di mana-mana. Yang ni kita kena letak fokus ke arah ini. Adakah kita nak blame kerajaan dulu? Tak perlu. Yang pentingnya kita kena move forward ke hadapan. Itu yang saya cuba lakukan bersama dengan tim pegawai dan sebagainya sekarang ni.
Kalau tengok tempoh dia lama tu, masalah tak selesai. Adakah silapnya dasar atau pelaksanaan atau? Dasar, pelaksanaan, sikap. Semuanya sekali. Sikap. Misalnya kalau dia buat bendang, kita tanya dia, kamu buat kerja apa? Aku tak ada kerja, aku buat bendang je. Dia kena cakap sama akan datang, aku buat bendang. Artinya kerja dia macam 9 to 5 lah. Macam tuan-tuan bekerja di sini lah kan. Kena 9 to 5. Berada di lapangan. Bukan kita buat macam sambilan. Di antara yang berjaya tu saya tengok macam di Skinchan itu, mereka tidaklah sampai 9 to 5. Tapi every day daripada jadual untuk masuk ke sawah. Tu dia sampai 7 hingga 12 tan. Mereka boleh dapat. Ada juga tu saya cakap, isu dia bukan sekadar tanah atau penghasilan, tapi sumber daripada asal sendiri, benih. Yes, benih, baja, sikap. Yang tu kena. Kalau kita tengok tanam durian kan, ini kalau kita cakap bukan soal perkauman. Yang berjaya ni tempat-tempat orang Tionghoa yang terlibat tanam durian. Balik Pulau, Raub, Bentong. Kenapa? Ini persoalan yang paling kita kena hurailah, tumpuan dan sebagainya itu. Sudah tentulah soal baja, soal apa semua itu. Tapi soal sikap itu juga perlu. Jadi, adakah menjawab soalan isu beras tadi? Adakah rakyat kena bersedia juga kalau isu ni bakal terjadi ke komoditi yang lain? Contoh seperti gula. Adakah rakyat akan... Gula kita suka sikit sebab dia tak dibuat dalam negara ni, dia telah dicuba. Tapi harga kos production itu lebih tinggi. Tapi sekarang ni kita banyak kepada import lah. Walau bagaimanapun kita tak boleh surrender, kena terus. Macam kita sekarang ni di antaranya kita tumpu jagung bijirin, iaitu makan utama kepada binatang ternak lah. Tapi bila kita buat di sini, setakatlah lah, kerana teknologi ni kosnya agak tinggi. Macam di Singapura, dalam ASEAN dia nombor 1 keterjaminan makanan. Dia bukan ada apa pun, tapi dia buat di luar, dia book di luar, begitu. Jadi kita juga sudah sampai masanya pengguna yang perlu ini, kalau boleh yang banyak, yang masih ada duit, misalnya khazanah ke, EPF ke, atau apa itu serah pada Kementerian Keuangan Ekonomi lah. Kita juga kena buat di luar soal keterjaminan makanan ni, supaya apa yang berlaku kita boleh masuk daripada luar. Ni orang panggil apa tu? Reverse investment. Masa depan kita kena pergi juga ke arah itu. Dah dicadangkan langkah ni atau baru dalam? Ni baru dalam pemikiran saya. Itu semua. Reverse investment ni perlu. Sebab kalau kita tanam misalnya jagung bijirin tu, kita dah buat diperleskan oleh GWG dan yang lain-lain. Kita nampak kosnya tu agak tinggi. Kita kena study juga bagaimana kalau kita tanam macam di Australia atau di mana-mana. Adakah kosnya itu bila berlaku apa-apa kita boleh dapat dengan lebih rendah dan lebih murah. Contohnya Singapura lah. Dia semua reverse investment.